I just wanna love myself. 난 좋을 때도 나쁠 때도 love my weakness. 화려했던 기대와는 달리 왠지 볼품없다 해도 find the good parts, the good parts. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kami bertiga akan mengadakan perbincangan yang bertajuk Kelestarian Alam Sekitar. Sebelum memulakan perbincangan, marilah kita berkenalan ahli kumpulan kami terlebih dahulu. Saya Nur Amelie Izzati binti Cik Hussein dari Matematik 2. Saya Nur Shibra Iwani binti Muhammad Sukri juga dari Matematik 2. Saya Ibnu Chuaning dari Matematik 2. Baiklah, kami akan memulakan perbincangan kami pada hari ini. Seperti yang kita lihat, tajuk perbincangan kami pada hari ini, alam sekitar. Boleh ditakrifkan sebagai segala benda hidup dan bukan hidup yang ada atau wujud secara semula jadi di permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Selain itu, alam sekitar juga boleh dipanggil sebagai flora dan fauna. Jadi, alam sekitar merupakan sumber kehidupan yang sangat penting kepada manusia dan makhluk lain di muka bumi ini. Namun, alam sekitar kini mengalami masalah seperti pencemaran air, udara dan tanah serta penggundulan hutan dan kepupusan spesies. Persoalannya kini, apakah punca-punca berlakunya pencemaran alam sekitar? Apakah langkah-langkah untuk menjaga alam sekitar dan apakah kepentingan menjaga alam sekitar? Oleh hal yang demikian, kami bertiga akan mengupas sedikit sebanyak berkenaan soalan-soalan tersebut. Baiklah, ada siapa-siapa yang nak kongsikan apakah punca-punca berlakunya pencemaran alam sekitar? Saya rasa saya mahu kongsikan terlebih dahulu. Penggunaan sumber tenaga yang terlampau akan mencemarkan alam sekitar. Industri memerlukan penggunaan sumber tenaga yang besar seperti pembakaran bahan api fosil yang menghasilkan pelepasan gas rumah hijau yang menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global juga menyebabkan perubahan cuaca yang ekstrim, termasuk banjir, kemarau dan ribut yang lebih kuat. Ini memberi kesan negatif kepada pertanian, sumber air dan keselamatan makanan. Penggunaan diesel dan bahan bakar lain juga digunakan dalam perindustrian dan pengangkutan yang menyumbang kepada pencemaran udara dan bumi. Penggunaan sumber tenaga yang berlebihan, terutamanya dalam sektor industri, membawa kepada pelbagai masalah serius yang memberi kesan kepada alam sekitar dan kehidupan manusia. Seterusnya, dalam pendapat saya, pertumbuhan penduduk yang pesat di kawasan bandar membawa kepada peningkatan permintaan untuk pengangkutan yang seterusnya mendorong pertambahan jumlah kenderaan di jalan raya. Kenderaan persendirian termasuk kereta dan motosikal menjadi pilihan utama bagi ramai individu kerana kemudahan dan kebebasan yang ditawarkannya. Namun, pertambahan jumlah kenderaan menjadi sumber utama pelepasan gas rumah hijau seperti karbon monoksida dan karbon dioksida. Gas-gas tersebut boleh menyebabkan masalah kesihatan yang serius, termasuk gangguan sistem pernafasan dan kardiovaskular. Kesannya, ini juga akan menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Saya rasa setakat itu sahaja daripada saya. Ada siapa-siapa yang mahu berkongsi lain? Saya mahu kongsikan juga. Membuka tirai perbincangan yang pertama, antara punca berlakunya pencemaran alam sekitar ialah sikap individu dan organisasi yang tidak bertanggungjawab. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat segelintir individu yang sewenang-wenangnya melakukan aktiviti yang boleh menyebabkan pencemaran seperti melakukan pembakaran secara terbuka, membuang sampah ke dalam sungai dan sebagainya tanpa rasa bersalah.
Kesannya, pencemaran alam khususnya pencemaran udara dan air akan berlaku di kawasan tersebut sekaligus akan menyebabkan kesusahan kepada manusia sendiri seperti kekurangan sumber bekalan air yang bersih dan sebagainya. Oleh itu, jelaslah bahawa sikap segelintir individu yang tidak bertanggungjawab merupakan salah satu punca terjadinya pencemaran alam sekitar. Selain itu, punca berlakunya pencemaran alam sekitar adalah disebabkan oleh aktiviti pembangunan dan perindustrian. Hal ini tercetus apabila berlakunya aktiviti pembangunan yang rancak di sesebuah tempat demi mencapai kemodenan negara dan meningkatkan taraf hidup rakyat sehingga menyebabkan banyak pokok-pokok yang ditebang untuk membina bangunan-bangunan baharu. Natijahnya, manusia akan kekurangan oksigen dan mudah dijangkiti penyakit kerana pokok-pokok yang sepatutnya membekalkan oksigen telah ditebang. Hakisan tanah juga boleh berlaku akibat daripada penebangan kerana pokok-pokok yang terdapat di sesebuah kawasan berfungsi untuk mencengkam tanah dan mengelakkan berlakunya tanah runtuh. Tegasnya, aktiviti pembangunan turut menjadi punca berlakunya pencemaran alam sekitar. Setakat itu sahaja daripada saya. Amelia, kamu mahu kongsikan punca lain berkait berlakunya pencemaran alam sekitar? Ya, saya mahu kongsikan juga. Pada pendapat saya, punca berlakunya pencemaran alam sekitar ialah penguatkuasaan undang-undang yang lemah oleh kerajaan. Hal ini kerana kerajaan lebih memfokuskan kepada masalah-masalah lain berbanding pencemaran alam sekitar. Sebagai contoh, kerajaan tidak mengenakan tindakan undang-undang dan saman kepada individu-individu yang mencemarkan alam sekitar atau hanya memberikan saman yang sedikit sehingga menyebabkan individu-individu tersebut tidak takut dan tidak berasa bersalah untuk mencemarkan alam sekitar. Ini juga berlaku kerana pihak kerajaan mungkin kekurangan sumber manusia dan kewangan untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan secara efektif dan berkala. Jika kurangnya pegawai yang terlatih dan mempunyai dana yang tidak mencukupi, kerajaan sukar untuk menguatkuasakan undang-undang yang ketat. Ini boleh menyebabkan individu-individu tertentu merasa bahawa mereka tidak akan dikenakan tindakan yang serius dan berat, lalu mereka akan terus mencemarkan alam sekitar. Oleh itu, kerajaan kurang memainkan peranan dalam menyelesaikan masalah ini, menyebabkan masalah pencemaran alam sekitar berada di tahap yang semakin membimbangkan pada masa kini. Selain itu, masyarakat terutamanya kanak-kanak kurang didedahkan berkaitan penjagaan alam sekitar di sekolah maupun di rumah. Jika kita lihat di sekolah, guru-guru lebih mementingkan silibus pengajaran mereka kerana mereka perlu mengajar murid-murid sehingga habis silibus pengajaran mereka sebelum masuknya sesi akademik baharu. Tambahan pula, guru-guru pada masa sekarang semakin sibuk dengan kerja-kerja lain sehingga tiada masa atau mempunyai masa yang sangat limited untuk mengadakan program berkaitan alam sekitar. Sebagai contoh, aktiviti penjagaan alam sekitar seperti kempen Kita Semula dan kempen menanam pokok kurang dianjurkan di sekolah-sekolah pada masa ini. Jadi, murid-murid akan kekurangan kesedaran untuk menjaga alam sekitar menyebabkan mereka akan membuang sampah di merata-rata tempat seperti di longkang, di dalam hutan maupun di atas rumput. Kesan daripada itu, sampah sarak di kawasan sekolah atau kawasan-kawasan lain akan bertambah semakin banyak sehingga menyebabkan berlakunya pencemaran. Jika kita lihat di rumah pula, ibu bapa pada zaman sekarang sangat sibuk dengan pekerjaan mereka sehingga mereka kurang mempunyai masa untuk mendidik anak-anak mereka berkaitan penjagaan alam sekitar. Mereka berfikir perkara ini sangat remeh dan akan diajarkan di sekolah. Setengah ibu bapa juga tidak menunjukkan amalan menjaga alam sekitar yang baik kepada anak-anak mereka. Misalnya, ibu bapa akan membuang sampah di merata-rata tempat semasa mereka bercuti di pantai atau kawasan air terjun. Mereka malas untuk pergi ke tong sampah lalu hanya membuang sampah di atas rumput.
Kesannya anak-anak yang melihat perbuatan ibu bapa mereka itu akan terikut dengan perkara itu. Okey, setakat itu sahaja daripada saya. Saya rasa cukuplah sampai di sini sahaja perbincangan kita berkaitan punca berlakunya pencemaran alam sekitar. Kita beralih kepada langkah-langkah menjaga alam sekitar. Evelyn, kamu tahu apa langkah menjaga alam sekitar? Ya, saya tahu. Dari segi perindustrian, mereka perlu menjalankan operasi yang mengurangkan pembaziran, mencegah pencemaran dan mempromosikan amalan mesra alam. Konsep ini melibatkan pengoptimuman proses pengeluaran untuk mengurangkan pembaziran. Ini termasuk pengurangan sisa penggunaan sumber yang lebih efisien dan penambahbaikan berterusan dalam proses. Amalan seperti penggunaan teknologi hijau, pengitaran semula bahan dan penggunaan sumber tenaga boleh diperbaharui dapat membantu mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar. Produk juga perlu direka agar mudah digital semula setelah digunakan. Ini dapat mengurangkan jumlah sisa yang dihasilkan dan memaksimumkan pemulihan bahan. Seterusnya, untuk menjaga kelestarian sumber asli pula, kita boleh mengurus sumber asli seperti air, tanah dan hutan supaya dapat dipelihara dan digunakan dengan bijak. Ini termasuk pemantauan dan pengawalan penggunaan sumber, pemeliharaan habitat serta menggerakkan amalan pertanian yang lestari. Dengan cara ini, kita bukan sahaja dapat memenuhi keperluan semasa dan memastikan ketersediaan serta kesinambungan kebekalan, tetapi juga memastikan bahawa generasi akan datang dapat menikmati sumber yang sama. Setakat itu sahaja daripada saya. Shibra, boleh kongsikan pendapat kamu? Apakah langkah-langkah lain untuk menjaga alam sekitar? Tentulah boleh. Menelusuri cetusan idea seterusnya, antara langkah yang perlu diambil bagi menjaga alam sekitar ialah pihak kerajaan hendaklah menguatkuasakan undang-undang yang lebih tegas. Hal ini dikatakan demikian kerana pelaksanaan undang-undang sedia ada kurang memberi kesan kepada manusia apabila masih ramai yang tidak cakna akan alam sekitar sehingga mereka bebas melakukan perkara yang boleh menyebabkan alam sekitar tercemar. Perkara ini jelas dapat dilihat apabila banyak sampah sarap yang dibuang merata-rata oleh segelintir individu, terutamanya apabila terdapat karnival atau program di sesuatu tempat. Bertitik tolak daripada itu, contoh yang boleh diketengahkan ialah pihak kerajaan boleh mengenakan hukuman yang setimpal atau lebih berat dengan kesalahan yang dilakukan, seperti mengenakan kompaun yang lebih tinggi atau hukuman penjara yang lebih lama. Impaknya, setiap individu akan sentiasa berhati-hati dalam setiap tindakan yang dilakukan dan berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu perkara agar tidak mencemarkan alam sekitar. Ringkasnya, penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas dapat membantu menjaga alam sekitar. Meneliti cambahan idea seterusnya, langkah yang perlu diambil bagi menjaga alam sekitar adalah dengan melaksanakan pendidikan alam sekitar di sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana anak-anak perlu dididik sejak mereka kecil supaya mereka dapat mengamalkan sesuatu perkara itu apabila besar nanti. Hal ini bertepatan dengan peribahasa "Belentur buluh biarlah dari rebungnya". Sebagai contoh, pihak kerajaan boleh melaksanakan pendidikan alam sekitar ketika sekolah rendah lagi dengan melaksanakan aktiviti-aktiviti menarik yang dapat meningkatkan lagi kefahaman mereka berkaitan penjagaan alam sekitar. Ekoran daripada itu, generasi yang bakal menjadi tonggak utama negara ini dapat diterapkan dengan tanggungjawab dan kesedaran tentang pemeliharaan dan pemulihan
pemeliharaan alam sekitar serta tahu cara menjaga alam sekitar dengan lebih berkesan. Oleh itu, izharlah bahawa pendidikan alam sekitar merupakan salah satu inisiatif yang perlu dilakukan bagi menjaga alam sekitar. Setakat itu sahaja daripada saya. Amelia pula, ada apa-apa yang mahu ditambahkan? Ya, saya mahu tambah sedikit lagi. Pada pendapat saya, masyarakat hendaklah mengurangkan penggunaan kenderaan di jalan raya. Sebagai contoh, masyarakat boleh menggunakan pengangkutan awam atau menumpang kenderaan rakan mereka untuk pergi ke tempat kerja dan sebagainya. Hal ini kerana kenderaan seperti motosikal dan kereta akan mengeluarkan gas beracun seperti gas karbon monoksida. Ini akan menyebabkan berlakunya pencemaran udara jika kuantiti gas tersebut tidak terkawal. Gas karbon monoksida tersebut juga sangat bahaya kepada kesihatan manusia. Tengoklah berapa ramai orang mati akibat terhidu gas karbon monoksida yang dihasilkan oleh kenderaan. Jadi, pembebasan gas karbon monoksida ini bukan sahaja mencemarkan alam sekitar, malah mengancam nyawa manusia. Oleh itu, kita perlulah mengambil inisiatif untuk mengurangkan pembebasan gas-gas beracun supaya tidak berlakunya pencemaran udara. Seterusnya, sesebuah komuniti hendaklah mengadakan program gotong royong membersihkan kawasan persekitaran komuniti tersebut. Sebagai contoh, ketua kampung atau ketua taman hendaklah mengadakan program gotong royong 2 kali sebulan dengan melibatkan semua penduduk di kawasan tersebut. Contoh aktiviti gotong royong yang boleh diadakan ialah membersihkan longkang-longkang, membuang air yang bertakung untuk mengelakkan pembiakan nyamuk Aedes, membuang sampah sarak, membersihkan masjid atau surau, menebas semak samun dan sebagainya. Hal ini kerana masih terdapat segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab membuang sampah-sampah di kawasan persekitaran kampung atau taman tersebut. Oleh itu, kita sebagai penduduk kampung atau taman hendaklah berusaha membersihkan kawasan perumahan kita. Jadi, kita akan berasa selesa dan tenang apabila kawasan perumahan kita sentiasa bersih dan udara sentiasa segar. Baiklah, setakat itu perkongsian daripada saya. Kita akan teruskan dengan persoalan kita yang terakhir, iaitu apakah kepentingan menjaga alam sekitar? Bolehkah saya kongsikan terlebih dahulu? Tentulah boleh. Pada pendapat saya, menjaga alam sekitar adalah penting bukan sahaja untuk planet kita, tetapi juga untuk kesejahteraan individu. Kepentingan menjaga alam sekitar terhadap individu adalah dapat menjaga kesihatan fizikal kerana mempunyai alam sekitar yang bersih dan sihat, mengurangkan risiko penyakit. Selain itu, kualiti hidup dapat ditingkatkan kerana mempunyai alam sekitar yang terpelihara seperti taman, hutan dan ruang hijau, memberi ruang untuk rekreasi dan bersantai. Menjaga alam sekitar juga membantu memastikan ketersediaan sumber semula jadi yang berkualiti, pertanian yang lestari dan pemeliharaan sumber air menjamin bekalan makanan dan air yang bersih dan selamat untuk individu. Saya rasa setakat itu sahaja perkongsian daripada saya mengenai kepentingan menjaga alam sekitar. Shibra, apakah pendapat kamu mengenai kepentingan menjaga alam sekitar? Pada pendapat saya, jika kita melihat kepada skop yang lebih luas, kepentingan menjaga alam sekitar ialah kita dapat mengelakkan kepupusan flora dan fauna. Hal ini dikatakan demikian kerana alam sekitar yang merangkumi daratan dan lautan merupakan tempat tinggal bagi flora dan fauna. Aktiviti-aktiviti yang tidak beretika seperti pembalakan haram dan pembuangan sisa toksik ke dalam sungai oleh kilang-kilang perlulah dibanteras dengan sewajarnya kerana aktiviti-aktiviti tersebut boleh menyebabkan kepupusan flora dan fauna. Tamsilnya, pihak berkuasa hendaklah mengenakan hukuman kepada kilang-kilang yang membuang sisa toksik ke dalam sungai kerana akan menyebabkan ikan-ikan di
dalam sungai mati sekaligus akan mengakibatkan kepupusan spesies ikan tersebut. Sudah terang lagi bersuluh jelaslah bahawa penjagaan alam sekitar amat penting bagi mengelakkan kepupusan flora dan fauna. Di samping itu, penjagaan alam sekitar juga amat penting bagi memastikan kesihatan manusia terjamin. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila sesebuah kawasan sentiasa cakna akan alam sekitar dan memastikan kawasan tempat tinggal mereka bersih, penyakit-penyakit seperti denggi, kolera dan sebagainya dapat dielakkan. Misalnya, apabila masyarakat di sebuah kawasan kejiranan sentiasa bekerjasama melakukan aktiviti pembersihan dan gotong royong secara berkala di kawasan mereka dapat mengelakkan wujudnya tempat pembiakan nyamuk-nyamuk Aedes, tikus dan haiwan-haiwan lain yang boleh mendatangkan penyakit. Kesannya, masyarakat di kawasan tersebut akan lebih selamat dan mereka juga tidak perlu bersusah payah ke klinik atau hospital kerana dijangkiti penyakit. Persis peribahasa, mencegah lebih baik daripada mengobati. Bulan kian terang, bayang kian jelas, izharlah bahawa penjagaan alam sekitar amat penting bagi memastikan kesihatan manusia terjamin. Seterusnya, kepentingan menjaga alam sekitar ialah kita dapat memastikan kestabilan ekosistem terjamin. Isu-isu yang timbul seperti pemanasan global, kenaikan paras air laut dan pencemaran telah membuktikan ketidakstabilan ekosistem bukan sahaja di negara ini, malahan di seluruh dunia. Tamsilnya, pembebasan gas karbon daripada egsos kenderaan bermotor dan asap-asap kilang telah menyebabkan terjadinya kesan rumah hijau sekaligus mengakibatkan pemanasan global. Implikasinya, pemanasan global akan menyebabkan berlakunya lebih banyak fenomena cuaca ekstrim seperti gelombang haba, kemarau, ribut salji dan hujan ribut. Fenomena-fenomena tersebut akan terus berlaku dengan lebih kerap dan intensiti yang lebih kuat. Oleh itu, jelaslah bahawa alam sekitar amat penting untuk dijaga supaya ekosistem terjamin. Itu sahaja daripada saya, Amelia pula. Apakah pendapat kamu mengenai kepentingan menjaga alam sekitar? Pada pendapat saya, kepentingan menjaga alam sekitar ialah kita dapat menarik kedatangan pelancong sama ada domestik atau antarabangsa. Hal ini kerana Malaysia telah dikurniakan dengan khazanah alam semula jadi yang cantik dan indah. Tambahan pula, jika kita sentiasa menjaga alam sekitar, khazanah-khazanah tersebut akan berlipat kali ganda cantik dan indah. Sebagai contoh, Malaysia kaya dengan pulau-pulau yang indah yang menjadi pusat penyelam scuba kerana terdapat terumbu karang yang cantik di dasar laut. Malaysia juga kaya dengan air terjun yang sangat indah. Jadi, jika masyarakat tidak membuang sampah merata-rata di kawasan air terjun tersebut, nescaya ramai lagi pelancong lain yang akan datang untuk melihat keindahan air terjun tersebut. Kesannya, pelancong lain yang akan datang, kesannya Malaysia akan dipandang tinggi dan sentiasa diingati oleh pelancong-pelancong yang datang ke Malaysia. Secara tidak langsung, ekonomi rakyat setempat akan meningkat dan ini juga menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Sekian daripada saya. Ada siapa-siapa yang mahukan kongsikan lagi? Tiada. Okey, baiklah. Saya rasa setakat itu sahaja perbincangan kami pada hari ini. Apa yang dapat saya simpulkan di sini ialah kita semua perlulah menjaga alam sekitar dengan sebaik mungkin sebelum berlakunya pencemaran. Bab kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengubati. Oleh itu, semoga semua pihak memainkan peranan penting dalam menjaga kelestarian alam sekitar. Harapan negara amatlah besar dalam melahirkan negara yang bahagia dan tenang. Itu sahaja daripada kami. Maaf jika ada salah dan silap. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.